Hi everybody, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our workshop on calculation in INS 200 or in insurance. Okay, kita ada 4 type of calculation. This is notes I ready for you. So number 1, kita tengok reinsurance. Reinsurance ada 2 jenis yang biasa keluar final exam. So biasa yang complicated one. So this one is the complicated one ataupun yang ada banyak sedikit markah. So this one, a reinsurance program combine quota share and surplus treaty. So ada dua sekali, quota share dan treaty, quota share treaty dan surplus treaty. Okay, before kita go through macam mana nak jawab soalan 10 markah ini, kita tengok dia punya maklumat yang diberikan. Bila kata first layer 60% quota share, means that 60% mesti diberi kepada reinsurance company. Dan maksimum perkongsian adalah 2 juta sahaja. So 60% quota share, maksimum kongsi 60-40 adalah 2 juta. Dan reinsurance company ada second layer to absorb the risiko sebanyak 4 kali ganda from maximum limit. Okay, apa yang dimaksudkan 4 kali ganda? Whole line surplus. So 4 kali ganda daripada maksimum, maksudnya dia boleh tanggung 4 kali ganda maksimum limit. So di situ boleh tanggung sehingga 8 juta. Alright. So dia punya soalan, based on following, calculate the reinsurance allocation. Reinsurance, pembahagian di antara syarikat sidan atau syarikat mula-mula mendapat projek atau mendapat risiko untuk diinsurankan, dan reinsurer, syarikat yang membantu syarikat insurans lain untuk mengagihkan this amount of figures, iaitu risiko ataupun gross sum insured. So lagi sekali saya nak ingatkan, risiko adalah nilai aset bagi pelanggan, tetapi risiko bagi syarikat insurans lah. So nilai aset sama dengan risiko bagi syarikat insurans. So this is gross sum insured ataupun risk. Okay, 80,000, 800,000 dan 6.5 juta. So di sini saya dah sediakan jawapannya. So kita biasanya akan buat 5 kolom. Gross sum insured, retention, iaitu this one is dan company. This one quota share dan surplus adalah retention company, ada 2 kolom ni. Dan facultative adalah optional, lebihan yang boleh dibincangkan sebagai option untuk diinsurkan atau tidak, optional. Okay, so anda kena buat 5 kolom dan masukkan jumlah GSI soalan seperti yang diberikan tadi. This one lah, 80, 800,000 dan 6.5 million. Okay, before kita nak siapkan semua ni, anda boleh baca macam mana kaedah-kaedah nak buat di sini. So saya ajar satu-satu lah. So di sini anda kena buat kolom yang paling besar sekali. This one ruang ini. Kolom ni untuk tajuk dia ada ruang sedikit untuk anda kira. So retention dia kata 60% quota share. So retention dia tinggal 40 lah. Itu sidan hanya tanggung ataupun syarikat pertama mendapat projek tadi 40% sahaja. Of course quota share 60% lah, the rest. Okay, mereka kata mereka hanya tanggung kedua-dua ni, sidan dan reinsurer tanggung 2 million. So berapa 2 million tu? So 40% darab 2 million is 800,000. Yang ni pun sama juga, 60% darab 2 million is 1.2 million. Darab je. So mereka akan tanggung maksimum 800,000 untuk sidan dan 1.2 juta untuk quota share. Okay, apa itu surplus? Ini adalah reinsurance punya kekuatan dia. Maksudnya dia boleh tanggung 4 kali ganda lagi daripada apa yang dijanjikan by 60%. Maksudnya mereka ada lagi slot lebihan yang mampu ditanggung, iaitu 4 kali ganda daripada jumlah maksimum. Okay, dan akhir sekali fakultatif lah. Okay, kita tengok pada yang pertama, 80,000. So kita kena bahagikan, quota share wajib split 2 So 40-60. So bahagikan 80,000 ni, 40% darab 80,000 dapat 32. Dan this one 60% darab 80,000 dapat 48. Campur dua-dua ni, you akan dapat balik GSI 80,000. Dan tengok 800,000 sama juga, dia tidak melebihi had 800,000. Jadi mereka boleh lah 40% darab 800 dapat 320,000 dan 60% darab 800,000 dapat 480.
480 campur 320 dapatlah 800,000. Sama juga 6.5 million. But remember 6.5 million apabila darab 40% tentulah jumlahnya lebih daripada 800,000. Tapi oleh kerana di sini maksimum dia hanya 800,000, you tulis sini 800,000. Sama juga 60% daripada 2 million, 1.2 million. Di sini sepatutnya 6.5 million lagi banyak lah. Tapi di sini dia hanya letakkan nilai maksimum sahaja. Campur kedua-dua ni you akan dapat 2 juta seperti yang dijanjikan. Split hanyalah 2 juta maksimum limit. Okey, so campur ni 2 juta. Ni 6.5 mana lagi? 4.5 juta. So dia masuk di dalam surplus. Surplus di sinilah. Okey. Dan fakultatif tak ada. Okey, anda boleh ikut step-step yang diberikan di sini. Okey, kita tengok contoh soalan yang mudah sikit dalam final exam. Okey. Ini adalah pembahagian risiko dan tuntutan. Maksudnya adalah kena bayar tuntutan. Okey. SYK Insurance Company iaitu Sidan. Arrange Reinsurance Program 75% quota share. Apabila disebut quota share, itu dia kena kongsi. ME Reinsurance maksudnya 75% kena pergi hantar ke reinsurance lah. So this one is quota share reinsurance ME, dan ni this one Sidan Company ataupun retention. Okay. Compute the reinsurance allocation between them. If risiko ada 970,000, loss 435,000. Okey, 970,000 ni adalah kongsi 25-75. Jangan terbalik kosong markah. So 970,000 darab retention iaitu 25%. Sebab dia cakap quota share kan 75% di sinilah. Kalau retention di sini, tapi di sini adalah 25%. So this is the amount. Dan quota share seperti yang dinyatakan 75% daripada 970,000 you dapat this one. So just split je 75-25. Jangan terbalik kosong. Then loss, ni kena bayar pampasan. Syarikat insurans dia tanggung risiko, ada kerugian dia kena bayar kepada pemegang polisi. So this one is loss 435,000. So dia kena bahagi juga 75-25. So mereka kena bayar ganti rugi kepada pelanggan mengikut split yang sama. So very easy. Anda boleh ikut nota dan maklumat di sini. Kita boleh tengok lagi contoh soalan yang mungkin keluar pada exam. Di sini ada nota lah. Okay. Di sini Common Zone Reinsurance Program. Dia kata 30% retention. Apabila disebut 30% retention di sini 30% lah. So quota share berapa? The balance lah 75%. So hati-hati dalam soalan. Maximum limit 1 million, 1 juta. Bahagikan setiap GSI yang diberikan. Okay. Hati-hati, retention is a ceding company, not reinsurer. So 30% di here, 70% here. So 5 kolom. Tuliskan maximum value masing-masing. Di sini maximum dia 300,000. Ini maximum value dia 70%. Darab 1 juta, 700,000 lah. Dan 4 line surplus. So satu maximum value is 1 million. Darab 4 line. So 4 million. So masukkan 100,000. Split 30, 70 dapat 5 million, 300,000, maximum 700,000. Itu je nilai maksimum because dia punya kongsi adalah maksimum 1 juta. So masuk nilai maksimum saja. Kalau tidak sepatutnya lebih kan. Yang ini sorry. So di sini 1 million dan dia punya line surplus boleh bagi lagi 4 million. So 1 million, 300, 700, 1 million dan lagi 4 million di sini. Dan akhir sekali 10 million. 10 million split sama juga, maximum value saja boleh masuk. 4 million di sini, jadi baru 5 million. Mana ada rest? Fakultatif 5 juta dibawa ke mesyuarat seterusnya lah. Jadi mungkin mereka nak insurkan atau tidak untuk risiko lebihan. So this one is fakultatif, itu optional. Alright. Next kita pergi kepada average condition. So formula dia mudah saja. Sorry. Okay, average condition adalah untuk overcome underinsured, menginsurkan nilai yang lebih rendah. Kenapa orang insurkan lebih rendah?
So mereka nak bayar premium ataupun bulanan, tahunan yang lebih rendah. Contohnya anda ada sebiji motosikal berharga RM100,000. Anda nak insurankan murah sahaja, separuh daripada nilai dia RM50,000. Jadi anda mungkin bayar dia punya road tax dan insurans tu lebih rendah lah. Jadi ini adalah kaedah untuk membantu orang macam anda. Okay, average condition. Atas dia adalah insured value bagi actual value nilai motosikal tersebut. Insured value berapakah nilai yang diinsurankan dan kerugian yang mungkin bakal ditanggung. Okey. Contoh di sini, Alia damage a superbike and cost of repair is 10,000. Dia nak claim syarikat insurans untuk dia punya motosikal. Okey, nilai motosikal dia RM100,000. Tapi Alia ingin insurkan separuh daripada nilai dia. Okey. Jadi nilai insurans dia adalah RM50,000. Nilai sebenar RM100,000. Dan dia nak repair RM10,000. Jadi masuklah 50 bagi 100 dapat RM10,000. Okey, RM10,000 ni nilai nak repair. Tapi kerana dia insurkan separuh, jadi pampasan dia pun separuh lah. Itu dia punya prinsip lah. Mudah saja. Okey. Jika dia accident motor tu sampai total loss, dia insurankan RM50,000, dia hanya dapat RM50,000 lah. So tak bolehlah ganti motosikal yang baru sebab motosikal tu diinsurkan nilai separuh daripada nilai sebenar. Ya, dia punya consequences lah, akibat dia. Okay, now kita kepada contribution. Contribution yang soalan yang lebih mudah di sini. Michael ada 2 polisi insurans untuk kebakaran rumahnya. Maksudnya bila ada 2 polisi adalah contribution. Tapi ini yang mudah punya. Sum insured by AA Insurance, ni syarikat insurans yang pertama, dia bagi insurankan RM250,000 dan ZZ diinsurankan sebanyak RM300,000. Jika rumah Michael terbakar, RM50,000 nak repair, berapa AA akan bayar dan ZZ akan bayar kepada Michael. Jadi tak tuntut dua-dua itu sama banyak. Dia mengikut pemberat masing-masing. Jadi this one formula dia A bagi A tambah A bagi tambah B darab loss. So this one is contribution punya formula. Kalau untuk B, katakan A ni adalah syarikat AA, B dan untuk syarikat ZZ. Jadi masukkan nilai masing-masing, anda akan dapat pembahagian pampasan daripada RM50,000 tadi. Syarikat AA kena bayar kat Michael RM22,700 lebih ni, dan syarikat ZZ kena bayar RM27,200 lebih ni kepada Michael. Bukan tak dituntut kepada satu syarikat insurans, dia kena tuntut kepada semua syarikat yang melindungi aset beliau. So soalan yang paling simple. This formula tak ada dalam buku Okey. Yang ni soalan final exam yang paling complicated yang pernah keluar dan 2 kali pernah keluar. Cuma soalannya tajuknya berlainan sikit lah. So tengok soalan yang ini, anda boleh tengok subject matter building X dan building Y diinsurkan oleh syarikat Mentawar, dan lakon ni menginsurkan building Y juga. Jadi di sini building Y ada 2 syarikat insurans untuk melindunginya. Okey. Jadi di sini sum insured nilai yang diinsurankan building X RM500,000, building Y RM120,000. Di sini building Y juga RM100,000. Nampak building Y ni insurans nilai dia ada 2 oleh syarikat insurans yang berbeza. Jadi di situ ada contribution untuk dituntut. Alright. The loss of fire occurred is 70,000. Building X RM50,000 alone. So bila bangunan X ni RM50,000, maka dia tak ada contribution, dia kena tuntut je lah jumlah kerugian RM50,000 dengan Mentawar, sebab Mentawar tanggung building X. While building Y is RM20,000. Tak boleh tuntut dekat building Y dekat Mentawar saja, dia kena tuntut dengan lakon juga. Sebab dua-dua tanggung building Y. Jadi kira liability, tanggungan syarikat Mentawar dan lakon untuk bangunan X dan Y. Okay, di sini saya sediakan dia punya langkah-langkah. Kena pasti mana contribution, mana yang tak perlu. Okey, X tak perlu, Y kena contribution. Yang nombor 2, calculate the contribution of loss building Y. Bangunan Y kena split dan calculate liability each company. So, number 1, building X tak ada contribution, so memang bayar penuh lah RM50,000. Building Y ada 2. So, kena kira seperti yang formula yang telah saya berikan lah. Okey, so kalau contribution Mentawar, sum insured berapa nilai yang diinsurankan oleh Mentawar bagi Mentawar campur lakon darab loss. So building tadi RM20,000 building Y.
Jadi syarikat mentawar kena bayar 10,900 dan lakon kena bayar 9,000 kepada policy holder. Jadi kita tengok tanggungan setiap syarikat. Mentawar tadi kena bayar Berlin X 50,000 dan Berlin Y 10,000. So 60,000 kat sini dia kena tanggung. Tapi lakon kena tanggung 9,000 sahaja sebab dia berkongsi dengan mentawar untuk melindungi building Y. Okay. Ini anda boleh baca sendiri. Soalannya lebih kurang sama tetapi berbeza apabila ada average condition bersama contribution. Dia gabung kedua-duanya lah. Ini soalan final exam yang sama. Alright. Kalau ada average condition, maksudnya adalah yang diinsurkan di bawah nilai. Okay, langkah-langkahnya untuk menjawabnya. Identify the contribution of loss each insurance company. Setiap satu, kita kira berapa contribution dia. Kedua, identify and calculate in a policy that under insured. Cari mana yang diinsurkan di bawah nilai, which is kita ada average condition. Dan akhir sekali, calculate liability, tanggungan. Okay, contoh soalan tadi, mula-mula you kena jawab dulu contribution. You kena split dulu contribution untuk soalan ini. So, kita dah kira Apple Pie ni, syarikat ni lah, dia kena tanggung 1,000 lebih dan Delby kena tanggung 800 lebih. Okey, kemudian anda kena kira average condition. Ingat formula dia sudah diberikan. So, ada satu saja which is Delby insured 10,000 di bawah market value. Jadi Delby kena kira average condition. So, the sum insured 10,000, nilai sebenar 12,000. Tetapi darab loss bukan lagi nilai loss seperti yang dikatakan tadi kalau anda kira 1,860 kita kena ambil sebahagian daripada ni sahaja. Because DLB dia kena tanggung 845,000 tetapi 845 ringgit. Tetapi sebab ada uninsured dia kena bayar lebih rendah sahaja, 704 ringgit sahaja. Dan kita tulislah dalam jumlah yang kena tanggung, Apple Pie kena bayar 1014 dan disebut 704. Okay, kalau anda campur dua tidak akan dapat 1,860 lah sebab ada uninsured di bahagian LB. Dan akhir sekali, pricing of insurance. Okay, pricing of insurance di sini kita ada 4 item you kena kira biasanya dalam kita punya pricing of insurance. So this one risk premium rate, di sini kita adalah cost kita cost yang dikira secara statistik. Maksudnya kita memang ada cost, kemudian kita ada expenses loading, contingency loading dan profit loading. So kita kena markup lah untuk kita punya jualan insurance. Berapa premium yang kena bayar daripada cost, tambahlah markup untuk expenses marketing, markup lagi untuk unexpected dan markup juga untuk untung profit. Jadi kalau kita campur semua sekali, kita akan dapat total ataupun annual ataupun office premium rate. Kadar dalam bentuk rate ataupun dalam bentuk ringgit. This one rate darab value of risk ringgit, dapatlah total in ringgit. Jika anda jumpa soalan-soalan lama, anda akan jumpa this one expenses loading 40 sen, contingency loading 8 sen dan profit loading 12 sen. Terus potong RM dan letak percentage di belakang. Jadi kalau anda tukar desimal dia jadi 0.04 di bawah daripada 1%. So always do this potong RM dan letak percentage di belakang. So kalau tukar desimal jadi panjang lagi lah, 0.0008 dan 0.0012. This one sebab masuknya dia masukkan kenapa you kena potong ni, sebab bukan 40 sen, 8 sen dan 12 sen kerana apabila nilai dia kata 4 sen ni, 4 sen per 100 ringgit sebenarnya. So 4 sen bahagi 100 darab 100 balik dia dapat 0.04%. Sama kan? 0.04 0.40%. So tukar desimal jadi 0.04 lah. Okey. So kalau kita buang RM, so 100 buang 100 tinggallah 0.04%. So always change kalau jumpa soalan lama dalam bentuk RM, ini loading tersebut kita kena tukar dalam bentuk persen So tukar semua benda ni. Selalu jumpa dan tukar. Memang soalan lama memang dia begitu. Contohnya soalan di sini diberikan a boiler vessel
need to be insured. So this one is value at risk 17,000. Alat ini bernilai RM17,000. Okey, diberikan this one. Berapa sen ni adalah markup yang kita perlukan sebenarnya dalam bentuk rate. So buang RM, letak percentage, dan dia bagi table untuk anda kira average, total claim average dan total value insured dalam bentuk average. So soalannya step by step, mudah saja. Calculate overall mean loss. Mean tu average lah. Loss dengan claim sama. So kalau dia kata mean loss ataupun total loss, sama je sama dengan total claim. Jumlah tuntut dengan jumlah pampasan adalah sama. Dan kita di sini kita kena kira risk premium. Risk premium ni kalau dia tak cakap dalam bentuk rate, so dia dalam bentuk ringgit. Okey, dan this one office premium rate kita kena campur semualah. Dan ini campur dengan ada GST atau SST, campur dengan stamp duty. Okey, di sini ada jawapan dia. Average campur semua bagilah 5. Ini pun sama juga, total average total value pun campur semua bagi 5. Jadi risk premium dalam bentuk rate, this one bagi yang this one darab 100% dalam bentuk rate. Tapi sebab dia kata dalam RM, you kena darab value at risk. Anything daripada rate, you kena darab VAR baru dapat dalam ringgit. So this one is the risk premium atau cost. So baru cost, anda kena kira office premium ni, anda kena campur semua rate-rate yang ada dan dapatlah total premium rate ataupun annual. This one is dia punya dalam bentuk rate lah. So kalau nak dapat dalam ringgit, you kena darab this one dengan 17,000 ataupun value at risk. So untuk campurkan dalam GST dan SST, anda just campurkan je lah this one seperti dalam formula ni. Okay, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.